bintang di langit menukar warna dari jingga ke kelam mata. Dalam jubah tanganku melata, merunduk runtuh penuh meminta. Aku bercinta dalam dilema, mencari yang tiada dijangka. Biar sakit yang kau sedia, sepenuh jiwa aku rela. Adanya satu itu kelabu, adanya satu itu pasti bertemu. Mahu aku bertanya, kau kirimkanlah. Mahu aku pada siapa, kau jelaskanlah. Istikharah, istikharah padamu ya Tuhanku, lepaskanlah aku dari tanya dan keliru. Istikharah, istikharah demi namamu ya Allah. Aku sujud penuh merendah, berikan aku jawabannya. Biar sakit, biar pahit, yang diutusmu itulah kesempurnaanku. Istikharah, istikharah padamu ya Tuhanku, lepaskanlah aku. Istikharah, istikharah demi namamu ya Allah. Istikharah, istikharah Ya Tuhanku, aku sujud penuh menyembah. berikan aku jawabannya. Biar pahit, biar sakit, yang diutusmu itulah kesempurnaanku. Okey, istikharah. Ya. Kalau kita berada di persimpangan jalan tu, itulah jalan terbaik untuk mohon kan, supaya kita keluar daripada keadaan yang keliru tu. Betul. Kalau bercakap tentang istikharah ni, ada juga yang beranggapan bahawa kalau nakkan satu titik nota ataupun jawapan, buat solat-solat istikharah. Sesuai Ramadan ni. Apa dia? Kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, jadi Sesuai lah. perbanyakkanlah amalan solat sunat ke apa kan. Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi. Hidupkan pagi anda bersama kami di Malaysia hari ini jam 9.30 pagi hingga 10.30 pagi Ya. nanti. Ya, betul. Tadi kita dah pun bersama dengan kumpulan Mestika. Mestika. Lama dah tak dengar Ini kan? zaman kita belajar kan, Luan? Zaman kita belajar tahun berapa? 2002. 2002 awak. Saya belajar lagi. Belajar. Okey. Tapi saya bawa sikit lah kan. Okey, ini 20 tahun perkhidmatan Mestika dalam industri hiburan kita, dan tajuk lagunya tadi Istikharah, dan sepatutnya lagu itu dinyanyikan bersama dengan legend. Datuk Hatan kan. Tapi nanti
InsyaAllah kita akan juga menemubual Datuk Hatan, tapi tidak berada di studio lah kan. Apa pun kita akan dapatkan juga lah bagaimana kolaborasi ini diperolehi bersama dengan Kumpulan Mestika. Baik, hari ini kita akan bawakan berkenaan dengan inilah pasal duit kan. Nak raya ni, nak baju raya, kuih raya, semua pakai duit banyak ni weh. Banyak. Kalau kita kan macam apa, dah lama tak raya kan. Kapten je. Tapi kenapa cakap Cakap Utara? Kau tahu lah. Aduh. Kita ialah beberapa tahun ni kita tak dapat raya yang raya juga. Tapi lain kan. Raya yang macam tak puas lah kan. Ada orang yang berbelanja secara dalam talian, baju-baju raya tu terpaksa peram lah, simpan. Ada yang bawa ke tahun ni kalau nak pergi beraya tu. Boleh lah. Sebab kan tahun lepas kita tak boleh pergi menziarah sangat. Betul. Jadi hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan bagaimana kita ni sebagai pengguna betul-betul kena cermat. Walaupun tahun ni kan kata semua akan balik kampung, akan beraya dengan ibu apa dan sebagainya, tetapi mungkin kita perlu juga tengok-tengok kembali. Kira-kira dulu duit tu cukup tak cukup, jangan main belanja saja. Jadi apa kata bulan Ramadan ni kan orang kata pergi bazar dan sebagainya, harga naik turun naik. Bagaimana? Kita nak lihat dulu tinjauan ni Fadli berkenaan dengan harga makanan ini. Kata pergi bazar kan? Ini wartawan kami Mimi yang sempat untuk pergi ke bazar Ramadan di Bazar Stadium Shah Alam lah. Ini yang meriah dekat Shah Alam. Okey, jom kita saksikan tinjauan harga di sana. Assalamualaikum dan selamat berpuasa, dan saya berada di Bazar Ramadan Seksyen 13 Stadium Shah Alam. Dan apa yang menarik kat sini, terdapat pelbagai jenis makanan. Dan kali ini saya ingin buat satu cabaran, iaitu dengan duit RM50 ni, apa je saya boleh dapat? Jom. Terima kasih. Ini antara barang makanan yang saya beli dengan jumlah harga RM50. Dan kalau dulu RM50 ni, saya yakin kita boleh berbelanja dengan kuantiti yang lagi banyak. Dan kini RM50 ni diibaratkan RM10 sahaja. Laju je habis. Dan pastinya kenaikan harga barang mentah adalah penyumbang utama kenaikan harga barang makanan. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu bijak berbelanja dan cuba ukur baju di badan sendiri. Harga makanan disifatkan agak tinggi berbanding tahun lalu apabila pengunjung perlu berbelanja lebih RM20 seorang untuk berbuka puasa. Tadi saya sampai dalam pukul 3.45 petang. So total today untuk makanan kita yang ni 175. Saya baru first time sampai sini, baru first day. Baru pertama kali lah membeli pula juara buka kat sini kan. So lah tu sebelum ni home cook je kan. So nak try lah rasa macam mana dia punya yang nasi yang viral dalam media sosial ni kan. Hari ni untuk saya seorang, saya beli ada pecal, ada bubur dengan dessert dengan ada mac and cheese. Kalau untuk banyak macam ni, maybe seorang tu kena spend below 50 lah. Dia kena tengok juga. Ada yang macam a bit pricey, ada yang macam still okay lah untuk kita spend. Hari ini beli banyak pelbagai makanan lah dekat sini. Untuk hari ini kita beli untuk 2 orang. Yang ni. Berapa total? Total keseluruhan dalam RM30. Isu kenaikan harga barang setiap tahun menjadi topik hangat yang sering dibincangkan, seolah-olah bagaikan tiada penghujung, terutamanya harga ayam, telur dan sayur-sayuran. Kenaikan harga barang keperluan utama dapur ini merisaukan pengguna kerana selalunya ini hanya berlaku ketika musim perayaan sahaja.
Ini turut memberi impak rantaian yang panjang jika tidak ditangani secara berkesan, sekaligus menjurus kepada kenaikan harga makanan yang dimasak. Pihak berkuasa mengakui sukar untuk mengawal harga makanan yang dijual di Bazar Ramadan kerana ini bukan dalam kategori barangan kawalan. Walau bagaimanapun, dengan inisiatif yang ada, kerajaan menyerahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDN HEP) untuk memantau harga makanan agar rakyat tidak ditekan dengan harga yang melampau. Pagi-pagi tunjuk makanan. Itulah. Tapi RM50 tu, itu kalau contoh RM50 kalau dia belanja satu hari RM50, bayangkan kalau belanja 20 hari, 30 hari kan kat RM10 lebih tu. Kalau hari-hari pergi belanja kat Bazar Ramadan lah. Betul. RM50 untuk pergi Bazar Ramadan tu sebenarnya kos yang besar juga. Tapi mungkin RM50 tu kalau ada anak 4 orang. Kan kalau seorang tu janganlah bawa RM50 tu pergi bazar dik. Tahu tengah lapar kan. Janganlah duk beli semua. Betul. Okey. Bercakap berkenaan dengan harga barang yang sekarang ni kita berdepan dengan situasi ini, mungkin kita nak tahu juga lebih lanjut berkenaan bagaimana sebenarnya kita boleh mengawal kan kira-kiraan apa duit yang kita ada ni lah. Sama ada keperluan ataupun kemahuan. Jadi kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Baharul Abdul Hamid, merupakan pengarah Pusat Penyelidikan Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi doktor dah saksikan itu antara tinjauan yang dilakukan oleh Watan MHI dan juga ada juga pendapat orang ramai kata kan ada sampai 100 lebih doktor belanja. Mungkinlah bagaimana melihat apa yang kami paparkan tadi, pandangan doktor sendiri. Okey. Fariha dengan Fazli sebagaimana kata tadi, musim perayaan tahun ini agak berbeza. Selepas 2 tahun agak terkurung. Kita kata suasana perayaan yang tertutup, kita sekarang ini terbuka, maka orang teruja. Dia seolah-olah nak qada apa yang belum dibelanjakan 2 tahun yang lepas. Namun macam Fariha kata tadi, kita harus mengukur di badan sendiri. Beli mengikut kemampuan dan apa yang diperlukan, agar kita dapat mengawal harga barang dengan lebih baik lagi. Dan insya-Allah di bulan Ramadan ini kita ambillah keberkatan dia untuk melakukan perbelanjaan yang kita panggil perbelanjaan berhemah. Dan insya-Allah kalau setiap orang melakukan perbelanjaan berhemah, maka kita akan dapat mengawal, sebab harga barang ni bergantung kepada permintaan dan penawaran. So apabila penawaran itu meningkat, maka harga akan meningkat. Maka kita harus berani mengawal harga pasaran. Tapi nak berhemah macam mana? Sebab apa? Sebab duit cash dalam tangan terlalu banyak sangat. Kan tak pakai rugi. Tapi jangan, itu jangan tiru. Kita akan bincang kejap lagi bagaimana caranya untuk kita nak berbelanja tatkala hari raya ini. Dan sekarang ini kita nak saksikan belanjawan isi rumah rakyat Malaysia ini. Antara mungkin keperluan sekarang ini untuk nak bayar komitmen seperti rumah, kereta dan sebagainya. Betul. Banyak sebenarnya komitmen kita kalau kita tengok-tengok corak-corak duit kereta, duit rumah sebagainya kan. Kita doktor, kita tengok dulu perbelanjaan dengan belanjawan isi rumah rakyat Malaysia ni. Kita saksikan dulu. Okey, jom. Sehingga Disember 2021, paras hutang isi rumah di Malaysia dikategorikan antara yang tertinggi di rantau Asia. Menurut Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, kadar pengumpulan hutang yang tinggi dipengaruhi oleh insentif cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi pembelian kenderaan bermotor serta pelbagai insentif pemilikan rumah. Lebih mengejutkan, bebanan hutang yang ditanggung oleh rakyat Malaysia bernilai hampir RM1.4 trilion melalui tinjauan sorotan hutang isi rumah Bank Negara Malaysia BNM. Jumlah hutang itu merangkumi 58% bagi pinjaman perumahan, 13% bagi pinjaman peribadi, 12% bagi pinjaman kereta, 3% bagi hutang kad kredit serta 14% bagi hutang lain. Pelbagai inisiatif telah dijalankan kerajaan bagi membantu rakyat, antaranya menawarkan program nasihat dan bantuan, menerusi agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK, bantuan tunai, bantuan pembayaran balik pinjaman serta pembiayaan baharu khusus untuk mangsa banjir. Okey, itulah antara kita saksikan belanjawan isi rumah rakyat Malaysia sekarang ini. Dan seperti mana kita tahu bahawa KWSP, pengeluaran khas RM10,000 bakal dikeluarkan nanti pada 20 hari bulan nanti. Jadi sudah pastinya rakyat Malaysia sekarang ini dah pun mencongak berkira-kira apakah kegunaan sebenar untuk wang tersebut kan. Okey, mungkin doktor boleh bagi tahu kami tentang standard belanjawan isi rumah rakyat Malaysia sekarang ini, doktor. Okey, terima kasih Fazli. Apa yang kita boleh rujuk
adalah laporan yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia yang menyatakan kita panggil kecenderungan mengguna. Pendapatan adalah apa yang kita terima. Namun kita kena tolak cukai dan zakat dulu. Yang baki tu baru kita kata pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna ni kita kena pecah kepada 3. Satu untuk penggunaan kita. Selalunya kecenderungan mengguna untuk rakyat Malaysia dalam 0.7%. Maksudnya 70% pendapatan digunakan untuk penggunaan. 20% akan digunakan untuk awasan. Awasan ni maksudnya emergency. Berlaku masalah kesihatan, berlaku masalah kenderaan rosak atau sebagainya. Dan 10% untuk tabungan. Lebih rendah gaji kita, lebih tinggi kecenderungan mengguna. Kita boleh mengguna sehingga 80 hingga 90%. Kalau tinggi gaji kita, maka kita akan rendah kita punya kecenderungan mengguna. Namun, ada golongan yang mengguna lebih daripada pendapatan. Ini golongan yang dikata-kata dia mempunyai sakti, sesuatu kad plastik yang dipanggil kad kredit. Dia seolah dia ada magic. Dia rasa dia boleh berbelanja tanpa batasan. Dia selalu mengharapkan bahawa dia boleh menyelesaikan hutangnya di masa hadapan. Ini adalah satu yang tidak baik dan harus kita elakkan. Jadi untuk penggunaan yang amat baik, kita harus melakukan bajet. Maksudnya 70% penggunaan adalah maksimum. Jangan guna lebih daripada itu dan biasakan membuat tabungan. Tabungan dan juga kita panggil pengasingan untuk waktu kecemasan. Dan kalau kita lihat penggunaan sebagaimana laporan tadi, ada sebahagiannya pergi kepada rumah. Rumah adalah sesuatu yang kita tidak boleh elak. Itu adalah tempat tinggal dan wajib. Namun, beli rumah biar berpadanan dengan pendapatan. Kalau pendapatan kita mungkin 3,000 hingga 5,000, maka belilah rumah yang kita mampu untuk membayar pembiayaan. Kalau ada rezeki yang lebih nak membeli rumah yang lebih besar, alhamdulillah. Tetapi janganlah dengan pendapatan yang sedikit tetapi berangan untuk memiliki rumah yang mewah. Maka ini akan membelit kita dengan hutang. Baik. Sama juga dengan kenderaan. Kalau kata berpendapatan yang sepada, belilah kenderaan yang sesuai dengan pendapatan. Baik, tapi doktor, bila pandemik COVID-19 kan 2 tahun tu impaknya seperti tsunami besar yang mungkin masih lagi mereka yang terkesan tu masih lagi bertatih nak bangkit balik dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya dalam keadaan sekarang ini? Kan walaupun banyak perniagaan dah dibenarkan dan sebagainya, tapi hutang-hutang selama 2 tahun tu nak dibawa ke tahun ni kan. Bagaimana sebenarnya mereka boleh betul-betul berjimat cermat, macam doktor kata mungkin tabung dan sebagainya. Tapi ialah kesan tu saya rasa masih ramai lagi yang tercari-cari sebenarnya duit lebih tu. Mungkin sekarang ni hanya takat-takat hidung je doktor. Okey, kalau kita lihat sewaktu pandemik dibenarkan apa yang kita panggil moratorium. Moratorium maksudnya kita memberikan cuti untuk mereka dari membayar pembiayaan. Dan bila habis musim pandemik, maka mereka terpaksa kembali membayar pembiayaan seperti biasa. Namun harus kita ingat, pembiayaan ini adalah seperti biasa. Maksudnya bukannya berlaku pertambahan. Jadi nasihat saya, jangan tambah dengan pembiayaan yang baru. Hanya tambah apabila berlakunya keperluan mendesak sahaja. Macam kata tadi, kita ada pengeluaran KWSP. Janganlah semata-mata dibenarkan pengeluaran KWSP, maka kita pun bergegas mengeluarkan KWSP dan terus berbelanja. Keluarkan jika perlu dan berbelanja di jalan yang perlu sahaja. Dan balik kepada ini, maka kita merancang bajet. Bajet ni harus dirancang. Kalau kita tak rancang, itu yang selalu tergelincir. Maksudnya kita harus bijak merancang berapa pendapatan boleh guna dan berapa peratus kita boleh habiskan untuk penggunaan. Maka daripada itulah kita habiskan bahawa ini adalah untuk makanan, inti untuk membayar pembiayaan kembali. Dan jika menghadapi masalah, cepat-cepat berhubung dengan pihak institusi kewangan ataupun pihak agensi kaunseling AKPK. Mereka akan mengajar kita untuk membuat perancangan kewangan yang lebih baik. Itulah orang cakap kalau nak membeli apa semua, ukur baju di badan sendiri sekarang ni kan, apa semua kan. Tapi ada juga segelintir daripada kita ni yang macam lepas geram. Sebab apa? Seperti mana kita cakap tadi, 2 tahun tak raya. Jadi kali ni mereka nak berbelanja lebih lah kan. Okey, kita nak bercakap tentang harga pasaran sekarang ni. Contoh kalau kita lihat, saya boleh bagi contoh harga ayam sekarang ni doktor. Harga ayam ni kerajaan dah letakkan harga shilling. Tapi antara yang menjadi isu sekarang ini di kalangan peniaga-peniaga di pasar, bagaimana agaknya mereka nak akod keuntungan sedangkan pihak peruncit memberikan harga seperti mana harga shilling yang ditetapkan oleh kerajaan.
Kita sekarang ni kita nak situasi menang-menang antara kita pembeli dan juga penjual sekarang ini. Jadi apa pandangan doktor tentang perkara ini? Kita akur dan kita faham. Sebagai contoh, mereka yang menternak ayam menghadapi kekangan daripada harga makanan yang meningkat. Kita akur. Jadi kita kata, kita benarkan, kerajaan membenarkan mereka menjual ayam dengan harga sedikit tinggi dari biasa. Ya. Namun apa yang berlaku di sini sekarang adalah ada segelintir pengeluar yang mengambil kesempatan terhadap peningkatan drastik di dalam permintaan. Apabila kita sudah memasuki fasa endemik, maka sekarang ini more telah dibolehkan di surau-surau, maka kita kata majlis berbuka puasa, buffet dibenarkan, maka sudah tentu penggunaan bahan mentah seperti ayam akan meningkat. Apabila meningkat, pihak pengeluar janganlah mengambil kesempatan dengan mengaut keuntungan. Konon-konon 2 tahun kami tak buat untung, sekarang ni nak kodor untung yang lama, tak baik begitu. Maka kita harus akur dan faham. Dan saya juga agak terkesan apabila ada peniaga yang meletakkan harga ayam berbeza, RM8.60, tetapi dia menjual pada RM10 sekilo. Ini seolah-olah untuk mencari jalan selinap daripada pihak berkuasa. So saya harap tambah-tambah di bulan Ramadan ini, lakukanlah perniagaan dengan sesuatu yang baik dan tunjukkanlah contoh yang baik dan kaulah keuntungan yang munasabah. Kita faham berlaku peningkatan di dalam kos-kos makanan dan sebagainya. Kerajaan telah akur meningkatkan harga siling. Maka janganlah terlalu mengaut keuntungan, mengambil keuntungan yang berpada. Tapi sejauh mana hak pengguna tu, doktor? Di dalam ini pengguna mempunyai sesuatu kuasa yang amat besar, tetapi tanpa disadari. Sebab pengguna mempunyai kuasa menentukan pasaran dan permintaan. Jika pengguna merasakan sebagai contoh ayam itu merupakan harga yang tidak munasabah, maka dia harus turunkan permintaan, maka harga ayam akan turun. Tapi kadang-kadang pengguna ini dia kadang-kadang dia cakap je lebih, tetapi dia terus juga membeli. Seperti contoh juga di setengah bazar Ramadan, sebagaimana mereka mengatakan harga barang itu terlalu mahal, jangan beli. Jadi bila pengguna menggunakan kuasa membeli ini, maka harga barangan akan kembali stabil. Sebenarnya kita jugalah kan dalam rantaian tu yang membantu juga turun naik harga tu. Tapi berkaitan dengan hak pengguna, tak ada isu boikot, doktor? Saya lebih guna katakan kita kurang membeli, sebab boikot ni nampak macam kasar sikit, keras sikit. Boikot ni seolah kita benci atau tak suka. Bukan. Kita nak memperbetulkan. Jadi kita kurangkanlah permintaan. Kalau biasa kita beli seminggu ayam 3 kali, kita kurangkan kepada sekali. Jadi jika semua pengguna melakukan sedemikian, maka dia punya gelombang akan dirasai. Maka pihak pengeluar, pihak peniaga akan menurunkan, menstabilkan harga. Ya, doktor, mungkin sedikit kata-katalah kepada kita semualah sebenarnya, bukan untuk mereka saja tetapi di sini juga. Apatah lagi ni kan nak musim perayaan ni. Okey, saya faham, saya tahu ramai yang teruja 2 tahun tidak dapat merayakan perayaan Aidilfitri dan Ramadan secara orang kata besar-besaran. Namun berbelanjalah dengan bersederhana, mengukur baju di badan sendiri, lihat kepada pendapatan dan tahap perbelanjaan yang dibolehkan. Janganlah terbelit dengan hutang, jangan terbelit dengan perbelanjaan yang tidak menepati sasaran. Kepada pengeluar-pengeluar dan peniaga pula, letakkanlah harga yang munasabah dan juga ambil keuntungan secara berpada. Jangan mengambil kesempatan. Yang lebih penting adalah berkat atau barakah daripada keuntungan itu. Jadi saya nasihatkan di luar sana, semoga kita mendapat satu keberkatan di bulan Ramadan ini dan meraihkan Aidilfitri dengan cara yang sederhana tetapi meriah. Ya, betul. Jangan borong kuih raya sampai 12 jenis pula. Baik, terima kasih Profesor Dr. Baharom Abdul Hamid, merupakan pengarah Pusat Penyelidikan Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam. Sedikit sebanyak juga menjadi iktibar kepada kita. Kita jangan cakap je. Esok nanti dapat ni semua nak. Itulah. Tapi yang paling penting, macam saya cakap tadi, kalau kita ni ada cash yang banyak ni, kita kena tahu apa yang kita nak belanja tu. Jangan kita menyesal di kemudian hari. Nanti orang kata apa, lepas raya apa kedana apa semua. Kan, janganlah macam tu. Nanti kolek duit raya anak pula. Baik, kita nak berehat seketika, kembalinya nanti kita akan bercakap berkenaan dengan yang mestika gabungan dengan Datuk Hatan tu kan. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana, terus lihat kami di Malaysia Hari Ini.
Bagi masyarakat Negeri Sembilan terutama yang tinggal di Kuala Pilah, kuih sopang adalah antara juadah tradisi yang popular semasa berbuka puasa. Bagi Rahmah Sulaiman 62 tahun, resepi turun-temurun yang dipelajari daripada ibunya sentiasa digunakan sehingga kini. Selalu hari besok dia jaranglah orang tumpah. Kalau bulan puasa ni orang mencari. Hari-hari pun buat pun habis. 560 memang habislah. Antara bahan asas membuat kuih sopang adalah kelapa, tepung pulut, gula putih, gula anau dan juga daun pandan. Nak buat kuih sopang ni ada 2 kelapa. Yang muda dia buat binti lah. Yang tua dia tu buat santan dia. Binti yang kalau boleh kita kukur. Rasa dia tu kasar lah sikit. Kalau yang tu, yang santan dia tu kita kena mesin lah. Isi kelapa muda yang telah dikukur itu kemudiannya dimasak bersama gula anau dan gula pasir serta sedikit air sehingga intinya sedikit kering. Selepas itu, ia akan dibiarkan sejuk seketika. Sementara itu, kelapa tua yang diparut pula akan diperah dan diambil santannya. Santan ni ada 2 bahagian. Satu yang pokat untuk yang nak dah masak kan letak atas dia tu lah. Yang cair ni untuk nak uli tepung. Adunan berkenaan kemudiannya diuli sehingga menjadi doh yang lembut dan mudah dibentuk. Bagi mendapat bentuk yang sekata, Rahmah menggunakan belakang piring sebagai pengukur. Inti kelapa yang sudah disejukkan tadi akan diletakkan di atas kepingan doh sebelum ia dilipat menjadi bentuk separuh bulatan seakan-akan kuih kari puff. Selepas cukup bilangan kuih di dalam loyang, ia akan dimasukkan ke dalam bekas kukusan yang telah sedia menunggu. Lebihan santan cair dituang ke dalam loyang bagi membasahi adunan kuih sopang tadi. Proses mengukus kuih sopang mengambil masa di antara 25 ke 30 minit. Sementara menunggu kuih masak, Rahmah memanaskan santan pekat yang dicampur sedikit adunan doh sehingga kelihatan sedikit likat. Kita buat tu warna putih. Dah masak tu dia macam jorone sikit lah, lombik kita rasa lah sikit. Kita colek sikit, dia dah lombik tu kira masak dah tu. Kuih sopang yang sudah siap dimasak itu disejukkan seketika dan bersedia untuk dihidangkan. Kita dah masak tu, kita dah pulang okey, kita atur ulang elok. Lepas tu ambil santan pekat tadi letak atas. Gabungan rasa lemak manis dan sedikit masin menjadikan kuih sopang ini sesuai dijadikan hidangan pembuka selera atau pencuci mulut. Betul lah penerbit. Ada kuih sopang. Nak cari lah kuih sopang ni. Tapi itu dekat Negeri Sembilan. Kalau sekitar Lembah Kelang, mana nak cari? Ada. Tapi PM tepi lah. Dia macam mana berenang juga. Tak dapat kuih sopang, tak apalah. Asalkan kuih tu kan sedap. Tak apa, petang kita cari. Tapi mestikah kita mendapatkan kuih itu? Mestikah? Kalau awal tadi kita dah dengarkan lagu Istiqarah. Jadi sekarang ni jom kita bersama dengan ketiga-tiganya ahli kumpulan Mestikah. Assalamualaikum. Selamat Ramadan. Terima kasih. Ya. Selamat Hari Raya. Dia kena bangkit dah pada 10 Ramadan juga. Hari raya pertama dah dengar lagu raya. Hari puasa pertama. Baik, okey. Berkenaan dengan gabungan kalian kolaborasi yang mungkin agak istimewa jugalah kan. Mestikah pun usia pun dah 20 tahun kemunculan kalian. Tapi bagaimana Istiqarah ini, siapa punya idea ni nak kolaborasi. Puasa. Sebab kuih sopang kan. Mungkin boleh kongsikan. Kita last keluar single 2000 sebelum PKP lah 2020 dan bila kita cadang nak keluarkan single pada tahun 2001 dan juga 2022 ni, bila kita tengok lagu terdetik untuk kita tak pernah Mestikah tak pernah lagi featuring mana-mana artis. Jadi tak pernah lagi berduet dengan mana-mana artis, sama ada Lana Nasyid atau Puluhan Nasyid. Jadi bila terfikir kita nak buat satu yang lain juga, dan kita terfikir kita nak kita nak featuring dengan satu artis yang bukan biasa yang ada dalam industri ni. Jadi bila fikir-fikir bincang rakan-rakan, kita try why not kita try Datuk Atan, kita kata kan. Why not kita try Datuk Atan. So dan alhamdulillah lah bila kita
propose pada Datuk Atan tu, first yang saya ingat dia keluar daripada mulut dia, sedap lagu ni, dia kata. Itu je. Dan lepas tu Allah permudahkan kita punya urusan dengan dia lah. Okey, itu kata daripada Khairul sendiri. Kita nak dengar daripada kata-kata Datuk Hatan. Betul ke sorap? Okey, kita bersama dengan Datuk Hatan. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, telio tak tadi tengok kuih sopang tu? Itu saya punya kuih favourite tu. Hari-hari kalau saya balik kampung memang seloyang-seloyang saya balik tu. Sedap dengar Datuk Atan cakap. Tadi Khairul pun ada quote juga tu. Sedap lagu ni. Jadi Datuk, betul ke? Macam mana pertama kali tu bila dia Datuk dengar lagu ni memang betul-betul lah menusuk tu, terus rasa setuju? Saya memang suka selalu lagu-lagu yang 16 ni tau. 6-8. Jadi saya dengar lagu tu sekali saya tahu lagu ni baik. Saya cakap dengan Khairul masa tu, saya cakap lagu ni sedap ke? Okey. Jadi kita tahu bahawa Datuk Hatan tidak pernah lagi untuk membuat kolaborasi bersama-sama dengan artis nasyid kan. Okey, jadi apabila Datuk mendengarkan lagu ini, Istiqarah ini, apa yang bermain di fikiran Datuk? Apakah yang menjadi kekuatan elemen lagu ini daripada segi lagunya ke ataupun lirik yang Datuk dengar? Saya masa dia hantar lirik tu, saya agak suka dengan lirik lagu ni lah, pasal kita menceritakan yang betapa pentingnya kita, kehidupan kita sebagai seorang Islam, istiharah untuk kita membuat sesuatu keputusan di dalam keputusan penting dalam hidup kita. Jadi saya rasa benda tu saya boleh share dengan peminat-peminat, sahabat-sahabat di luar sana, apa kebaikan dia, apa faedah dia, pasal tu saya berminat. Okey, sebab semua dekat lah, dekat dengan hati masing-masing. Bila cakap berkaitan dengan lirik lagu, kita tanya Razin lah. Razin antara tulang belakang untuk lagu ni. Jadi bagaimana menghasilkan lagu Istiqarah ni? Tercetusnya idea ni? Macam Datuk cakap juga, subjek matter Istiqarah ni jarang diangkat dalam lagu. Jadi saya kira ada peluangnya di situ untuk kita angkat soal solat Istiqarah ni. Pentingnya sebenarnya solat Istiqarah ni, sebab dalam hidup kita ni memang kita akan banyak kali berhadapan situasi untuk kita membuat keputusan, dan Islam mengajar kita satu kaedah yang untuk kita gunakan adalah solat Istiqarah. Dan kalau dalam kalangan orang muda lah kan, of course dia akan kaitkan dengan cari jodoh lah kan, nak kahwin dan sebagainya. Dan sebab saya kira ini juga kita boleh highlightkan satu instrumen yang penting. Bagaimana Istiqarah ni boleh orang kata jadi satu ubat jugalah untuk orang kadang-kadang dia kata depresi lah, nak buat keputusan dia tertekan bla bla. Kenapa kita nak tertekan? Allah Nabi dah ajar kita, Allah dah bagi kaedah kepada kita, dirikan solat Istiqarah untuk kita bantu kita mendapat petunjuk dan buat keputusan. Jadi itu antara inti penting lah dalam. Bagi kalian pula bagaimana melihat tentang sejauh mana lagu ini boleh mendapati cita rasa pada pendengar? Alhamdulillah lagu ni kalau kita tengok pada isi kandung dia itu sendiri kan, memang satu benda yang kita sangat perlu dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita buat, kita tak ada lain, tak ada bukan, kita akan kembali kepada pencipta kita untuk menentukan mana hala tuju dan pilihan yang terbaik. Jadi pada saya dengan kolaborasi bersama Datuk Hatan ni, dia menjadikan lagu ni lebih kuat lah untuk diketengahkan lagi. InsyaAllah. Penampilan istimewa Datuk Hatan. Datuk Hatan, mungkin ini juga satu sisi baru dalam dunia seni Datuk Hatan. Mungkin kepada peminat-peminat Datuk Hatan kan, mungkin boleh sama-sama Datuk Hatan ajak mereka untuk mendengari lagu Istiqarah ni. Ini bukan sisi baru dalam karier saya, kerana memang dari dulu saya banyak menyanyi lagu-lagu, lirik-lirik kita banyak berunsur ketuhanan. Seperti Tambungkan Impian, Kepadamu Kekasih, Dari Kekasih untuk Kekasih. Sebanyak kali ini saya double meaning. Memang menuju ke situ. Jadi kalau orang mengamati tapi apabila Mestika mengajak saya berkolaborasi, ini mempermudahkan saya. Okey. Baik. Terima kasih Datuk. Kita doakan semoga kolaborasi bersama dengan Mestika ini akan kata tu mendapati cita rasa semua pendengar. Baik. Terima kasih Datuk. Baik. Terima kasih. Ya, kita semua satu. Salam Ramadan. Salam Ramadan. Ya, yang baik tu kan, tak kisahlah bagaimanapun. Yang penting apa yang kita buat tu orang faham dan sebagainya. Baik, begitu juga dengan Halil, Razin, Khairul.
Semoga maju jaya. Terima kasih. Nanti peminat-peminat ada istimewa ke? Kalian nak buat surprise untuk peminat ke? Pada 20 tahun ke? InsyaAllah. Perancangan lah. Dalam perancangan insyaAllah kami dalam rangka untuk mengadakan konsert sempena 20 tahun. Kalau ikut plan kami mungkin hujung tahun ni insyaAllah. Doakan ia menjadi realiti dan semoga ia menjadi satu hadiah untuk peminat-peminat menyokong kami daripada awal sehingga kali. Kalau peminat nak menyokong Mestika, layari YouTube untuk lihat muzik video yang ada. Muzik video boleh ditonton di YouTube Masyur. Kalau nak mengikuti kita punya perkembangan, boleh terus ikuti kami di Facebook Mestika Official dan juga Instagram Official Mestika Official. Ya, insyaAllah lah bulan puasa ni ada mungkin program buka puasa ke? InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Mestika dan juga Adat Perhatian. Sebentar tadi kita nak berehat seketika, kembali nanti kita nak bawakan sedikit. Ini berkenaan bagaimana kita boleh membantu untuk memberikan lagi kempen Demi Surauku. Ya, okey. Jadi inilah masnya untuk anda mengumpul saham akhirat. Okey, segalanya di Malaysia hari ini. Yes, hashtag seikhlas hati bersama kami di Malaysia hari ini. Kalau anda perasan, kami di Malaysia hari ini boleh dikatakan setiap hari kami ada melakukan program, kempen dan juga kutipan dana untuk anda menginfakkan wang anda itu. Jadi untuk waktu sekarang ini kita nak bercakap tentang kutipan dana kempen Demi Surauku. Terus saja kita bersama dengan Ustaz Syed Muhammad Al-Bakri Syed Ishak, pendawah selebriti kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat. Alhamdulillah sihat. Saya doakan ustaz pun dekat sana sihat ya ustaz ya. Alhamdulillah. Baik ustaz, kita nak bercakap tentang sedekah jariah ini. Mungkin ustaz boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan sedekah jariah ni buat ibu bapa daripada seorang anak. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kami syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan berada pada 10 Ramadan. Satu tempoh masa yang Allah SWT berikan kepada kita. Dia sebut tentang infak ataupun satu benda yang kita nak hadiahkan kepada orang tua kita, salah satunya sedekah jariah. Sedekah yang mana anak-anak mengeluarkan infak dan diniatkan infak tersebut pahalanya kita salurkan kepada ibu ayah. Ini antara ciri-ciri anak yang soleh, yang sangat semua ibu ayah di luar sana sangat mendambakan anak-anak seperti ini insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Panjangkan lagi Ustaz tentang kelebihan-kelebihan sedekah jariah ni Ustaz. Baik, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebenarnya kita berada bulan Ramadan Al-Mubarak. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ayu sadaqatin afdal? Sedekah di waktu bila sedekah yang paling afdal? Maka jawab Nabi SAW, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi pada kesempatan ini tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, saya mewakili Yayasan Ikhlas dalam kempen Demi Surauku, ingin mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh rakyat Malaysia yang mencintai agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu sama-sama dengan kita untuk membantu bagi membina surau dan membina masjid. Dan yang paling penting sekali, kami bina masjid dan surau ini di pedalaman Sabah. Tempat yang mana sangat daif, yang sangat memerlukan bantuan daripada kita semua bagi membina tempat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul, salah satu cara untuk menunjukkan kita ni cinta kepada Allah dan Rasul, iaitulah kita membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, man bana masjidan lillah, siapa yang bina masjid kerana Allah, walau kana hati qatatin, walaupun sebesar sarang burung, atau asghar, ataupun lebih kecil daripada sarang burung tersebut, Allah akan bina untuknya sebuah rumah dalam syurga nanti insya-Allah. Insya-Allah, Allahu Akbar. Jadi selagi mana masjid itu ada orang beribadah, solat, selagi itu pahala mengalir kan Ustaz. Okey, tadi Ustaz pun ada kongsikan tentang pembinaan masjid di kawasan pedalaman iaitu di Long Pasir. Kenapa agaknya Yayasan Ikhlas ingin membina masjid di kawasan tersebut? Yang pertama, bila mana kita tengok keperluan dekat sana, sebab penduduk-penduduk di Long Pasir, Sipitang, Sabah ni tuan-tuan sekalian, untuk maklumat semua, mereka terpaksa solat di pos pengawal tentera. Mana tidak ada tempat solat yang khusus untuk mereka. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang mu'allaf, yang baru memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, mereka sangat-sangat memerlukan sebuah masjid untuk mereka dapat melaksanakan pelbagai aktiviti dekat situ. Sebab masjid zaman Rasulullah bukan sekadar tempat solat, di sanalah tempat mesyuarat, tempat buat aktiviti masyarakat di Madinah. Begitulah yang berlaku di Sipitang ini. Mereka baru bermula tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka sangat memerlukan masjid sebagai pusat komuniti umat Islam untuk mereka nyebar luahkan lagi agama Allah Subhanahu Wa Taala di sana insya-Allah. Insya-Allah. Apakah hasrat Yayasan Ikhlas kepada pembinaan masjid di Long Pasir ini Ustaz?
Hasrat kami tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala agar penduduk-penduduk Islam di sana dapat menikmati keindahan Islam. Seperti mana kita berada di bandar, di pinggir bandar, seronok ada masjid, ada surau, ada tempat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita nak solat tepi jalan, tak perlu nak solat dalam pondok. Kita berada tempat yang mana kita memerlukan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan masjid Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat sama-sama menyumbang. Bukan sekadar kita dapat bina masjid Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita dapat memberi keselesaan kepada penduduk Islam di Sepitang, insya-Allah. Insya-Allah. Difahamkan terdapat 4 lagi surau dan juga masjid yang sedang dirangka untuk dibaik pulih dan juga dibina, dan secara keseluruhannya hampir 2.5 juta yang diperlukan untuk pembinaan masjid dan juga surau itu kan. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita semua ini dapat membantu dalam pembinaan masjid dan juga surau di sana, Ustaz? Yang pertama, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada internet, layarilah www.sedekahsini.com. Senang je, sedekahsini.com. Dekat situ tuan-tuan boleh klik dan tengok maklumat macam mana cara ataupun kaedah untuk kita sumbangkan. Ataupun sesiapa tengok televisyen sekarang, tolong ambil gambar. Bukan setakat ambil gambar kita simpan untuk peribadi, tapi kita ambil gambar, kita share banyak-banyak kepada orang lain. Inilah multi-level marketing akhirat, MLMA, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pahala kepada kita. Walaupun kita tak keluarkan dana, kita share aja. Tapi insya-Allah orang yang infak tersebut, kita juga akan dapat sahamnya. Ayolah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala membantu Yayasan Ikhlas dalam kempen demi surauku ini, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Ustaz, kita ada berbaki 1 minit ni lagi, Ustaz. Mungkin boleh ceritakan lagi lah tentang kelebihan-kelebihan kalau kita ni sedekah, sebab difahamkan anda kata kalau kita ini tiada wang, ada cara lain untuk kita nak membantu dalam pembinaan masjid dan juga surau ini, Ustaz. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita hanya sementara. Kata Nabi, umur umat dia 60 ke 70 tahun. Tak lebih daripada itu. Mungkin kalau lebih, subsidi daripada Allah. Maka antara apa yang sangat orang yang nak mati, bila mana orang mati ataupun nak mati, mereka nak apa? Kalau diberi hidup kembali, mereka nak bersedekah. Maka kita yang sihat, segar bugar ini, duit ada dalam poket, duit ada dalam bank, cubalah kita infak semampu diri kita untuk bekalan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Ingat, dunia hanya sementara. Yang kekal di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, berinfaklah, berwakaflah sebagai saham jariah kita yang mengalir pahalanya sentiasa dalam kubur kita nanti, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Sebenarnya kalau kita nak menderma, kita nak infak, kita punya duit ni sebenarnya bukan nilai yang kita inginkan kan. Tidak kiralah sama ada anda derma RM1 ke dan sebagainya. Bayangkan RM1 anda derma, ya lihat Malaysia hari ini ada sejuta orang, sejuta yang akan kita dermakan kan, Ustaz. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita doakan semoga pembinaan masjid dan juga surau di Long Pasir ini dipermudahkan. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Okey, itu dia kita telah bersama dengan Ustaz Syed Muhammad Al-Bakri Syed Ishak, pendakwa selebriti kita. Okey, kita nak berhenti berehat. Selepas ini bersama dengan Fariha. Fariha nak bercakap tentang tabung wakaf pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya di stesen U11 Shah Alam. Jadi anda jangan ke mana-mana. Baik, 10 Ramadan kita nak kongsikan semuanya perkara-perkara yang baik, sama-sama kita ambil iktibar dan juga sama-samalah juga kita untuk menyumbang kepada mereka yang memerlukan sebenarnya sumbangan ini. Apa yang penting seperti tabung wakaf pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam. Jadi kita terus bersama dengan Ustaz Erfirno Johari, pendakwa bebas merangkap Duta Khas Wakaf Pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali. Baik. Kita selalu juga bawakan berkenaan dengan pembinaan kompleks ini di seksyen U11 ini, Shah Alam. Tapi mungkinlah Ustaz boleh kongsikan bersama kita hari ini juga kan bagaimana sebenarnya pembinaan ini sangat penting sangat untuk kita sama-sama bantu. Terima kasih kembali pada MHI. Yang pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bermula pada Disember tahun 2020, satu jawatankuasa penaja penduduk untuk pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam ini telah pun ditubuhkan. Dan berdasarkan daripada itu, kelulusan kita dapati daripada pihak autoriti, maka kita insya-Allah berhasrat untuk melaksanakan projek pembinaan Masjid Bukit
Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam ini. Kawasan kependudukan yang bersekitar keluasan 300 ekar ini hanya dalam tempoh beberapa tahun tak lama lagi akan memiliki sekitar 4,000 unit buah rumah dengan kepadatan 20,000 orang penduduk. Majoritinya adalah merupakan penduduk yang beragama Islam. Surau yang ada sekarang ini pastinya tidak akan mampu untuk menampung jumlah yang besar, terutamanya apabila melibatkan program-program Hari Kebesaran Islam, Hari Solat Jumaat dan sebagainya. Dalam masa yang sama, masjid yang ada yang terdekat adalah Masjid Negeri Shah Alam yang sekitar kawasannya itu sekitar dalam 10 km. Jadi agak menyukarkan untuk kawasan penduduk yang berada di Seksyen U11 untuk bersama. So, inilah juga kita hasratkan dengan pembinaan Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam ini. Bukan sahaja penduduk di Seksyen U11, Seksyen 8, pekerja Taman Botani, sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi seperti UiTM, Unicel dan sekolah antarabangsa, kesemuanya insya-Allah akan dapat manfaatnya. Baik. Sebenarnya berapa kos yang diperlukan untuk pembinaan ini, Ustaz? Terima kasih. Perjalanan yang sungguh jauh, subhanallah. Masjid yang kita harapkan berkonsepkan Moorish Islamic Architecture ini yang merupakan satu kompleks dianggarkan pembinaan sekitar 16 juta. Dan buat masa ini itulah yang kita kata masih jauh kerana kita baru mendapat sekitar 757 menghampiri 800 ribu ringgit. Dan di sinilah kita amat merayu dan mengharapkan kepada semua muslimin muslimat untuk berwakaf yang kita tidak letakkan sebarang had ataupun jumlah kadar bagi setiap lot agar ini memungkinkan dan menyuburkan rasa bagi setiap muslimin muslimat di sana untuk mereka ini dapat sama-sama berwakaf dengan jumlah yang semahunya ataupun semampunya. Jadi mungkin Ustaz juga berkongsikan juga bagaimana sebenarnya kebaikan berinfak ni Ustaz, kan apatah lagi dalam bulan Ramadan ni untuk pembinaan masjid. Subhanallah, terlalu besar. Kita mengharapkan agar ganjaran yang kita dapat ini hasil daripada amalan kita di dunia dan kita mahu ianya berterusan. Satu daripadanya, bila kita tidak berada lagi di dunia ini, yang berterusan adalah amal jariah yang datang daripada sudut ataupun ibadah yang namanya wakaf. Wakaf artinya tahan. Kita tahan harta yang kita punyai untuk kita sendiri gunakan, kita serahkan untuk dilaksanakan bagi kemudahan Islam dan juga untuk umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Saba pada ayat yang ke-39, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa-apa sahaja yang kamu dermakan, Allah akan ganti. Itu janji Allah dan juga Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta walaupun sedikit bagi orang yang bersedekah ataupun mewakafkan hartanya itu. Kerana itu dijemput semualah untuk turut sama kita menjadi sebahagian daripada orang yang berwakaf untuk pembinaan Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam ini. Dengan kos pembinaan 16 juta Ustaz, sebenarnya masjid tu mungkin kita boleh bayangkan juga kemudahannya dan sebagainya. Benar. Kan mungkin apa yang akan ada dalam pembinaan itu nanti. Baik. Selain daripada ruang untuk solat seperti mana kita sedia maklum, kompleks ini akan juga meliputi beberapa bentuk kemudahan-kemudahan asas untuk pengajian ilmu seperti dewan yang besar, bilik-bilik kuliah. Begitulah juga dengan kediaman pentadbir, imam, bilal dan juga seluruh mereka yang terlibat untuk mengurus selia masjid. Dalam masa yang sama ia juga akan berfungsi untuk menyubur ekosistem ekonomi muslim di mana akan dijana pendapatan menerusi pembinaan homestay, kios perniagaan, premis-premis dan sebagainya, dan kesemuanya ini akan jadi seumpama satu bandar kecil, tapi ianya merupakan kata kuncinya adalah rumah Allah, tempat di mana semua orang bukan sekadar untuk solat tetapi juga boleh turut sama berinteraksi dan bermuamalah dalam pelbagai kapasiti. InsyaAllah. Mungkin pesanan Ustaz kepada mereka yang menonton, mungkin sama-sama boleh menyumbang kepada pembinaan masjid di Seksyen U11 Shah Alam ini, Ustaz. Terima kasih. Diharapkan agar semua muslimin muslimat, individu maupun korporat, keluarga dan sebagainya akan dapat terus sama-sama membantu. Berwakaflah untuk tabung wakaf pembinaan kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam. Semampunya dan semahunya Allah Subhanahu wa taala juga sebaik-baik pemberi ganjaran. Lagi-lagi Ramadan ini kita harapkan agar ianya dapat menjadi jariah kepada kita nanti di hari akhirat dan ianya boleh disalurkan menerusi perbankan internet di akaun masjid, di Maybank dan juga Bank Islam. Juga boleh hubungi nombor telefon hotline kami 03 8605 3676 dan
boleh layari laman sesawang www.masjidbukitbandaraya.com serta di Facebook Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam. InsyaAllah sumbangan anda Allah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Dan kami juga mendoakan agar semuanya dipermudahkan. Allahumma amin. Untuk mendapatkan 16 juta ringgit untuk pembinaan masjid di Seksyen U11 Shah Alam. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Arifino Johari, pendakwah bebas, merangkap Duta Khas Wakaf Pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam. Baik, kita nak bersama dengan Fadli. Fadli, ada apa tu nak kongsikan? Okey, saya nak kongsikan. Saya sempat tengok dekat Facebook MHI TV3 di sini. Okey, dan antara komen-komen yang menarik untuk saya kongsikan adalah daripada Rokiah Arsyad. Katanya dekat sini, ia komen tentang Bazar Ramadan. Katanya, Alhamdulillah dengan cuaca yang baik agar semua rakyat gembira. Lebih-lebih lagi kita nak menanti Hari Raya. Bazar Ramadan sangat-sangat meriah, tapi nilai makanan terlalu mahal. Kesian pada yang tak punya wang sebab tak mampu nak beli dengan harga yang begitu mahal sekali. Dapat beli 3-4 barang saja dengan harga RM50. Ini jawapan daripada mereka jugalah. Ya. Apapun, terima kasih kerana menitipkan komen di Facebook MHI. Ya. Jumpa lagi esok. Betul. Besok Ramadan kan? Tentang tradisi Ramadan, sedekah dan juga bertukar juadah. Best tu. Kita buat kuih karipap, kita bagi ke orang, macam-macam kuih kita dapat. Tolong buat kuih sopang untuk kami. Kuih sopang. Baik, jaga diri. Jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum. Bye. Selamat Ramadan. Saya Kasati di Malaysia hari ini. Bye. Tanganku melata, merunduk runtun terus meminta.